Salam sejahtera, saya Tengku Mukris dari Kumpulan 11 ingin membincangkan mengenai pengenalan yang berkait rapat tentang tajuk kumpulan saya iaitu ketagihan pornografi dalam kalangan remaja. Pornografi merupakan suatu perbuatan yang dianggap melanggar nilai moral seperti mendedahkan atau menunjukkan aurat secara keterlaluan sehingga mampu mendatangkan gairah, menaikkan nafsu kepada mereka yang melihatnya. Ianya juga menjelaskan pornografi sebagai segala bentuk perbuatan atau tindakan yang mengandungi kelakuan seksual atau eksploitasi seksual yang melanggar norma moral dalam masyarakat atau perbuatan mendedahkan aurat secara keterlaluan ataupun melampau. Manakala menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, istilah pornografi berasal dari perkataan porneja, iaitu perkataan Greek yang digunakan bagi merujuk pelacur, dan istilah ini membawa makna penulisan tentang pelacur. Dapat difahami juga, pornografi merupakan satu perbuatan yang tidak baik dan tidak diterima dalam kehidupan seharian kerana perbuatan tersebut tidak hanya dilarang dari sudut etika moral tetapi turut dilarang di sisi agama. Banyak faktor yang mempengaruhi ketagihan pornografi di kalangan remaja kita. Antaranya ialah kemajuan teknologi. Sedia maklum bahawa di zaman teknologi ini, maklumat mudah didapati kerana pepatah turut menyatakan semuanya di hujung jari. Ia memudahkan remaja untuk mencari info serta maklumat berkenaan pembelajaran. Sungguh pun itu, unsur-unsur negatif juga turut mudah untuk dilayari. Selain itu, ia turut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan yang salah seperti penyebaran bahan pornografi, pendedahan awal ataupun pengaruh rakan sebaya. Fasa pertama ini biasanya terjadi di zaman remaja di sekolah menengah. Pengaruh rakan dan kemudahan internet ini menambahkan lagi perasaan ingin tahu remaja terhadap dunia pornografi. Tindakan mereka untuk mencuba menonton video lucah akhirnya membawa mereka ke kancah kepuasan yang berbeza dari apa yang pernah mereka rasakan sebelum ini. Mengisi masa lapang. Selain itu, remaja telah kenal bagaimana keseronokan pornografi pada mereka. Aktiviti yang tidak bermoral ini telah berlanjutan yang menjadikan ia sebagai aktiviti untuk mengisi masa lapang mereka bila mereka bersendirian. Apabila waktu lapang, mereka mencari perkara yang berkaitan pornografi untuk memuaskan nafsu mereka. Akhir sekali, kurangnya pemantauan ibu bapa. Sedia maklum, ibu bapa di zaman ini telah disibukkan dengan bebanan tugasan kerja demi mencari nafkah untuk menjara keluarga. Ini menyebabkan kurangnya masa mereka bersama anak-anak. Anak-anak banyak meluangkan masa sendirian di rumah tanpa pemantauan ibu bapa mereka. Ini memberikan ruang dan waktu buat remaja untuk membuat perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah buat mereka, seperti menonton video pornografi. Ketagihan pornografi dalam kalangan remaja mampu memberi kesan yang negatif kepada mereka. Contohnya ialah emosi tidak stabil. Orang yang ketagih kepada pornografi ini sama dengan ketagihan terhadap dadah. Kerana saat mereka menonton video lucah, otak mereka akan menghasilkan hormon dopamine yang tinggi, sama seperti penagih dadah. Urusan harian terganggu. Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan keyakinan seseorang, menyebabkan prestasi dalam pelajaran juga menjadi semakin merudum dan tidak produktif. Akhir sekali, fungsi otak. Pengguna porno mengalami masalah memori dan suka memberikan perhatian setelah menggunakan porno. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai isu pornografi di kalangan remaja ini ialah kita semua sudah ketahui bahawa industri pornografi ini bernilai jutaan ataupun berbilion ringgit di seluruh dunia. Namun, kita semua memainkan peranan penting dalam membendung atau menghalang gejala ini. Anak-anak muda di negara ini, terutamanya yang beragama Islam, haruslah dilindung supaya tidak didedahkan atau terjebak dengan gejala pornografi. Pertamanya, peranan ibu bapa. Di sini
harus kita tekankan bahawa ibu bapa sangat memainkan peranan penting serta menjadi contoh yang baik untuk membendung gejala ini di kalangan remaja. Ibu bapa harus memberi lebih perhatian atau lebih memantau pergaulan kanak-kanak itu. Ini kerana antara punca terjebak dengan gejala pornografi ini adalah pengaruh rakan sebaya itu sendiri. Sudah menjadi kebiasaan remaja sekarang, mereka lebih senang mengikuti arakannya berbanding nasihat ibu bapa itu sendiri. Jadi ibu bapa harus mengenali rakan-rakan anak dengan lebih dekat lagi untuk tidak membiarkan gejala ini berleluasa. Seterusnya, kita boleh melihat dengan kemajuan teknologi canggih yang berlaku di dunia kita sekarang ini. Dengan kehadiran teknologi canggih dan juga internet paras laju, para remaja ataupun kanak-kanak bawah umur cukup mudah untuk mereka mendapatkan konten-konten lucah tanpa ditapis oleh pihak tertentu. Ini antara masalah yang paling besar mengenai isu ini dalam masa moden sekarang. Kita semua ketahui bahawa amat susah untuk kita menghalang konten-konten tidak senonoh ini wujud di dalam peranti atau telefon para remaja ini kerana dengan kewujudan internet dan pengawasan yang sangat minimum terhadap internet tersebut. Jadi, para remaja pada masa sekarang ini kita boleh lihat pergaulan antara lelaki dan perempuan ini tidak terbatas dan lebih liar berbanding dengan yang dahulu. Pihak tertentu, terutamanya badan kerajaan, harus tingkatkan lagi pengawasan terhadap isu pornografi ini. Sememangnya, pihak kerajaan telah mengubah beberapa dasar undang-undang seperti Undang-Undang Multimedia untuk membendung gejala ini. Namun rakyat Indonesia sendiri harus memainkan peranan sendiri untuk kita sama-sama membendung gejala ini sepenuhnya. Jika gejala pornografi ini tidak dibendung dari awal lagi, maka kesannya kepada remaja di negara ini sangatlah teruk. Contohnya, dengan pendedahan kepada pornografi ini, ia akan memberikan kesan kepada cara pergaulan remaja itu sendiri. Ini akan terjurus kepada zina dan juga rogol, di mana kedua jenayah ini sangat berat dipandang oleh negara dan agama. Kesan lain yang dapat dilihat juga, para remaja yang ketagih pornografi ini menunjukkan emosi yang terjejas. Ini juga sangat berat apabila ia berlaku di kalangan remaja, kerana sebagai remaja yang masih lagi mempelajari erti kehidupan dan juga cara-cara mengawal emosi dengan baik. Jadi ada kajian menunjukkan bahawa ketagihan kepada porno ini akan membuat emosi remaja tersebut terjejas, seperti dia ada sikap penyabar, panas baran dan ada juga kes yang boleh membawa kepada kurang siuman. Baik, terakhir sekali, pornografi ini juga boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Seperti yang kita ketahui, para remaja akan melakukan aktiviti onani selepas menonton atau menyaksikan adegan pornografi ini. Dan ini juga akan menyebabkan kesihatan akan terjejas jika kerap melakukannya. Jadi kita semua harus memainkan peranan penting untuk membendung gejala ini. Bukan sahaja ibu bapa, malah semua dewasa harus tunjuk contoh yang baik kepada para remaja dan anak-anak muda kita. Kita haruslah memberi bimbingan dan ajaran yang betul kepada generasi muda kita. Kerajaan juga harus mengambil inisiatif yang lebih berkesan untuk menghalang gejala ini di kalangan remaja kita.